Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat sifat pemimpin untuk abad 21 dan juga abad-abad yang berikutnya sehingga akhir zaman. Ya. Kali yang ke-15 daripada 21 itu yang ke-15 iaitu pemimpin yang memberi khidmat ataupun servant leader lah, servant leaders. Servant leader ni atau pemimpin yang berkhidmat ni itulah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pemimpin yang menutup pintu-pintu mereka dari rakyat yang memerlukan mereka, atau menghalang dari yang ingin mengadu atau yang miskin, melainkan Allah akan menutup pintu langit terhadap segala aduannya, hajatnya atau kemiskinannya. Ya, itu dia. Dan jadi perlulah kita layan kan rakyat, orang biasa kan. Kata Allah tutup pintu untuk kita pula kan. Jadi bahkan kalau seorang pemimpin tu bukan saja dia yang memberi khidmat, bahkan seluruh jentera kerajaan, jentera pentadbirannya mestilah orang yang memberi khidmat ya, memberi khidmat ya. Bukan dia saja tapi semualah jentera-jentera pentadbirannya itu juga adalah memberi khidmat kan, bukan saja kepada mereka satu sama lain tetapi juga kepada rakyat, kepada orang yang dipimpin kan. Jadi ada beberapa sifat yang penting, ada 6 perkara dalam servant leader ni, ataupun pemimpin yang berkhidmat ni, ada 6 perkara penting lah. Satu, memimpin melalui tauladan. Sebelum kita bagi arahan pada orang, kita dah buat lah, yang kita dah bincang lah dalam sifat yang ke-13. Kemudian menyayangi setiap ahli pasukan kita kan, ahli keluarga kita, ahli rakyat kita semualah. Ini adalah telah kita bincangkan yang lepaslah sifat ke-14. Kemudian membangunkan setiap ahli pasukan. Kita bangun pribadi dia, kita bangunkanlah kan, kita develop. Ini kita akan bincangkanlah pada sifat yang ke-16 ya. Kemudian setiap ahli pasukan merasa penting dan menjalankan tugas yang amat bermakna. Kemudian yang kelima, menggalakkan ta'awun, iaitu saling tolong-menolong, dan kena memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat ya. Jadi yang tadi itu ya, setiap ahli pasukan merasa penting dan menjalankan tugas yang bermakna ya. Jadi Rasulullah telah banyak membeli gelaran-gelaran yang amat bermakna kepada para sahabat ya. Misalnya Abu Turab ya, Abu Debu, gelaran diberi kepada Ali ya. Abu Turab ya, Abu Debu, maknanya orang yang selalu pergi keluar, pergi berperang ya, pergi ke mana-mana lah menguruskan urusan orang ya. Jadi Abu Turab, Abu Debu. Kemudian Abu Hisam, bapa kepada pedang yang tajam, diberikan kepada Hasan bin Sabit ya, sebab dia ni memang pandai main pedang untuk berperang lah. Aminu Hazihil Ummah, kepercayaan umat, diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Imamul Mujahirin, imam kaum Mujahirin, diberi kepada Salim, itu hamba kepada Abu Huzaifah ya. Kemudian Tarjumul Quran diberi kepada Zaid bin Sabit ya, dia ni memang pandai Zaid bin Sabit ni. Kemudian Hub Rasulullah, kekasih Rasulullah, diberi kepada Zaid bin Harisah kan. Habrul Ummah, lautan ilmu ya, diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Hawariyur Rasul, pembela Rasul, diberi kepada Zubair bin Awam. Dan Juljanahain, pemilik 2 sayap, diberi kepada Ja'far bin Abi Talib. Zunnur, pemilik cahaya, diberi kepada Tufail bin Amru. Dan Zunnuair, pemilik cahaya, 2 cahaya, diberi kepada Utsman bin Affan ya. Jadi banyak lagi lah gelaran-gelaran yang telah diberikan oleh Rasulullah untuk supaya sahabat-sahabat ini merasa amat penting dan disayangi lah kan. Kemudian menggalakkan ta'awun ya. Jadi pasukan yang saling tolong-menolong akan memberi khidmat kepada pasukan yang lain kan. Ahli-ahli pasukan berkhidmat kepada ahli pasukan yang lain tu. Jadi pasukan tu akan mantap lah kan. Rasulullah bersabda, mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya kan. Sampai Rasulullah menunjukkan jari tangannya lah ya, kedua jari tangannya dekat-dekat macam tu kan. Jadi satu sama lain saling memperkuatkan kan. Rasulullah juga bersabda, siapa yang melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di akhirat, hari kiamat ya. Siapa yang meringankan penderitaan seorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat.
Siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, ya. Kan? Jadi itu, ya. Kemudian sahabat memimpin dengan memberi memberi khidmat kepada rakyat, ya. Ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab lah, kan. Ketika satu malam ni, masa itu berlaku kan kemarau kan panjang, jadi makanan masalah di Madinah kan. Dia dah minta dah governor-governor dari wilayah-wilayah lain dah hantar makanan. Memang dah banyak dah hantar ke Madinah lah. Cuma mungkin distribution dia agak lambat sampai kepada orang lah. Jadi Umar nak pastikan bahawa semua bantuan sampai kepada rakyat, ya. Jadi satu malam tu dia mengajak seorang sahabat bernama Aslam, ya, berjalan di Madinah untuk melihat keadaan sebenar lah. Dia ingin memastikan semua dah dapat makanan. Apabila tiba satu tempat, Umar dan Aslam berhenti. Mereka mendengar tangisan seorang anak perempuan. Lalu Umar mendekati arah suara itu yang datang daripada sebuah rumah kemah lah, kemah, ya. Lalu Umar mendapati seorang wanita tua duduk di depan tungku sambil mengacau periuk menggunakan sedu kayu, tapi dalamnya Umar tengok apa kan, kemudian dia masuk tu, Assalamualaikum, kata dia kan. Lalu ibu tu menoleh sambil membalas salam. Umar bertanya, siapakah yang menangis di dalam? Dia anakku, jawab ibu tua itu. Mengapa dia menangis? Apakah dia sakit? Tanya Umar. Tidak, dia kelaparan, jawab si ibu. Umar dan Aslam kemudiannya hairan kerana ibu tua itu tidak juga selesai memasak. Umar kemudian bertanya, apa yang kau masak? Kenapa tidak masak-masak juga? Ibu tua itu kemudian menoleh, silakan kau lihat sendiri. Dan Umar dan Aslam kemudian menengok isi periuk itu. Mereka terkejut apabila melihat isi periuk itu tidaklah hanya air, melainkan air dan batu sahaja. Apakah kau masak batu? Tanya Umar dengan nada terkejut. Ibu itu pun menganggukkan kepala. Betul lah kan. Untuk apa kau masak batu ni? Tanya Umar. Aku masak batu-batu ini untuk menghibur anakku yang sedang kelaparan. Semua ini adalah dosa Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mahu memenuhi keperluan rakyatnya. Sejak pagi aku dan anakku belum makan. Sebab itu aku suruh anakku berpuasa dan berharap ada rezeki ketika berbuka. Tetapi hingga saat ini pun rezeki aku tak datang-datang juga. Aku masak batu ini untuk membohongi anakku sampai dia terlena lah, kata ibu tua itu. Kemudian dia menyambung lagi, sungguhnya tidak patut Umar menjadi pemimpin. Dia telah membiarkan kami. Dia tak tahu depan tu Umar bin Khattab lah kan. Jadi mendengar ucapan itu, Aslam berniat menegur ibu tua dengan mengingatkan bahawa yang di depannya adalah Khalifah Umar. Namun Umar menahan Aslam dan segera mengajaknya kembali ke Madinah sambil menitiskan air mata. Apabila tiba di Madinah, tanpa membuang masa, mereka pergi ke Baitul Mal dan Umar langsung mengambil sekarung gandum. Dipikulnya karung gandum itu untuk diserahkan kepada ibu tua tadilah. Dia melihat Umar demikian, Aslam segera meminta agar gandum itu diangkat. Sebaiknya Umar, dia kata kepada Umar, Aslam tanya bagi Umar, ya, sebaiknya aku yang membawa gandum itu, ya Amirul Mukminin, katanya. Dengan suara yang keras Umar menjawab, Aslam, jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau boleh menggantikan aku mengangkat karung gandum ini, tetapi apakah kau mahu memikul beban di pundakku ini kelak di hari pembalasan? Sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, bila ada pemimpin yang membiarkan rakyatnya mati kelaparan tanpa bantuan apapun, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Biarlah beban berat ini yang akan membebaskan aku daripada siksaan api neraka. Jadi itu, ya. Umar pun bawalah kan, dengan susah payah, dan sebaik tiba di rumah ibu tua tadi, dia langsung menyerahkan gandum tersebut seraya meminta maaf kerana khalifah tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu tua tersebut pun masih belum mengetahui siapa laki-laki yang membawa gandum itu untuknya. Dia berkata, sungguh anda sangat baik. Adalah yang patut jadi pemimpin negara ini, bukannya Khalifah Umar, kata dia lah. Lalu Umar berkata, masukkanlah gandum itu ke dalam periukmu itu dan aku yang akan mengaduknya. Lalu Umar meniup kayu api dan menghidupkan apinya. Setelah masak, Umar pun mengajak keluarga ibu tua itu makan. Sambil melihat mereka makan, Umar duduk senyum. Hatinya merasa sangat lega kerana melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Ibu tua itu lalu berkata, semoga Allah membebaskan kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Umar menjawab, berkatalah yang baik-baik. Besok jumpa Amirul Mukminin dan kau akan temui aku juga di sana. InsyaAllah
akan mencukupinya, akan mencukupimu, kan. Sehubungan, jadi itu dia, kan. Jadi dia minta supaya datang ke pejabat Amir Mukminin, dia kata dia akan memenuhi kecukupan, akan mencukupi keperluannya lah, ya. Jadi sehubungan dengan beri khidmat ini, Rasulullah bersabda, setiap pemimpin yang yang menangani urusan orang-orang Muslim tetapi tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, maka dia tidak akan boleh masuk surga bersama-sama kaum Muslim, ya. Jadi Muawiyah, kan, ketika menjadi khalifah, dia menghadapi banyak masalah lah, dan dia tahu ni semua ni apa kesan pemimpin-pemimpin yang tak bertanggungjawab ni. Rakyat pun pada masa itu dah ramai, kan, ada banyak, kan, ada ramai dan ada banyak masalah lah. Dalam keadaan agak kacau pada satu hari, Abu Maryam Al-Azdi pergi menjumpai Muawiyah, dan dia disambut dengan baik, lalu berkata kepada mereka, Muawiyah, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan umat Islam, kemudian dia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingannya dan keperluannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah melantik seorang untuk melayani segala hajat orang-orang di bawah, orang rakyat lah, kan. Jadi Muawiyah takut juga, kan. Jadi bila orang cakap macam tu, dia telah melantik pegawai khas untuk melayani semua keperluan rakyat, ya, kan. Itu dia, ya, pemimpin yang berkhidmat, servant leaders, ya. Jadi pemimpin ni adalah sebenarnya untuk berkhidmat, ya. Bukan untuk mengaut kekayaan atau menjadi glamour lah, kan, tapi lebih kepada memberi khidmat kepada orang yang dipimpin, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.